pada istilah. Apa itu tempat? Apa itu makan? Yakni tempat. Khilaf atas 3 kaul, 3 perkataan. Tempat tu sampai macam tu dia bahas. Tempat tu apa dia? Kata setengah ulama, ialah tempat itu sutuh. Suthun tu Arab. Tempat tu sutuh, yakni maksud dengan sutuh pepeh ataupun tapan yang sebelah dalam. Permukaan sebelah dalam. Pepeh atau tapan, orang tadi panggil tapeh, yang sebelah dalam bagi yang meliputi, yang bersentuh ia pepeh ataupun tapan itu dengan sutuh yang sebelah luar bagi benda yang dilitupkan. Bahasa dia. Kalau Arab panggil as-suthu al-batin lil hawi al-mumas li sathi zahir min al-mahwi. Tak apa, biar dulu. Jadi pendapat ni yang kata si ulama sutuh. Kalau kita kata suatu ni dia masuk di dalam suatu, handset ni dia masuk dalam suatu, sutuh atau permukaan luar yang sebelah dalam. Sebelah dalam ni kalau ni, handset masuk kan, ni permukaan atau pepeh di sebelah dalam ni, handset masuk boom gitu. Ni kita tengok ni dulu. Yang pepeh atau tapan yang sebelah dalam, permukaan yang di dalam bagi yang meliputi. Meliputi dia panggil hawi. Meliputi ni yang melengkong, yang menutup ni macam meliputi, yang meliputi handset. Tapi hak dalam dia ni, hak dalam ni. Dia panggil Arab panggil hawi. Yang bersentuh yang bersentuh dengan sutuh permukaan yang sebelah luar bagi benda yang dilitup ni, handset ni. Hak ni permukaan ni, tapan ni kena dengan tapan dalam, bam. Jadi tempat mana? Tempat ni. Lihat ni. Dalam macam ni, tempat dia ni. Ni. Bukan hak kita nampak bentuk ni. Permukaan yang kena tu, dia panggil sutuh. Yang kena dengan sutuh hak ni. Ni sutuh dia. Sutuh handset. Ni sutuh hak dalam. Kena bam. Jadi tempat tu apa dia? Permukaan yang dalam bagi sesuatu yang hawi, yang menutup. Ni dipanggil mahwi. Ni dipanggil mahwi. Yang tempat handset masuk ni, jari ni dipanggil hawi. Itu. Ustaz, kalau macam contoh kipas gantung, hawi dia tempat apa gantung tu kan tak? Hak tu dia kena tengok. Kalau tak boleh pakai pendapat ni, dia kena pakai pendapat nanti ulama Mutakallimin. Tapi kalau pendapat depa mungkinlah kalau kita kata angin tu udara, jadi maknanya permukaan udara yang kena udara yang duduk di sekeliling tu. Duduk kat kipas tu. Tu tepat lah. Tu. Tu. Nak bagi faham dia mudah je nak beritahu, tapi jangan sifat dia. Sutuh yang sebelah dalam, yang sebelah luar. Sutuh kata si ulama, pepeh atau tapan yang sebelah dalam bagi yang meliputi, yang menutup, yang melengkong, yang memekuk. Dia panggil hawi, yang bersentuh ia dengan sutuh yang sebelah luar bagi benda yang ditutup, yang ditutup. Ni handset ni lah. Luar dia ni tertutup dengan hak di dalam ni, benda hak tutup. Ni panggil hawi, ni mahwi. Tempat tu mana? Tempat ni.
Ni bukan hak ni. Ni tempat ni. Ni tempat. Tempat tu permukaan tu, tutup dia. Tak ada tengok hal lain. Gitu. Sutuh yang sebelah luar bagi benda yang dilitup. Misalnya seperti batu yang tergelam, batu yang tenggelam di dalam tanah, maka tempatnya ialah tempat bagi batu yang tanah yang berkelilingnya tu lah, yang bersentuh dengan dia dengan batu sahaja. Tanah yang duk pekuk dia tu, dengan tidak dikirakan lanjutan. Lanjutan ni panjang ke, bujur ke, bulat, kita tak tengok di situ. Kita hanya tengok di permukaan yang bersentuh dengan permukaan luar, permukaan dalam yang bersentuh dengan permukaan luar bagi benda yang ditutup. Tu. Tanpa kita tengok panjang pendek. Hak panjang pendek tu nanti, hak bawah nanti. Hak ni semata-mata situ. Kalau kita kata batu yang tenggelam di dalam tanah, dalam selut kau, maka tempat batu ialah tanah yang duk kelilingnya, yang bersentuh dengan dia saja. Bukan tanah tu, tanah hak bersentuh dengan luar batu tu. Itu saja. Kalau kita cabut batu tu bulat kan, tapi kita tak tengok di bulat tu. Kita tak tengok di lanjutan tepi tu, keliling tu. Keliling tu. Tu. Kan kita senangnya rambutan. Rambutan kalau kita buka main, keluar biji. Keliling tu dia pepeh. Apa panggil sini Masa apa nak sebut? Tak kerti permukaan. Bolehlah guys permukaan lah. Tu pepeh weh. Tu dia punya sutuh. Sutuh ni bukan nanti petak. Kadang dia bulat. Kadang-kadang ikut. Macam ni sutuh ni. Tepat segi ni sutuh permukaan dia. Kalau rambutan, hak mengelik, kulit rambutan kita tengok dalam mengelik tu sutuh dia. Tu tempat dia. Bukan dilihat di bulat tu. Lihat di tu permukaan dia, permukaan dalam rambutan tu. Ini ke atas itu. Tanah yang berkeliling, yang bersentuh dengan dia dengan batu sahaja. Sahaja tu mana tak kira tanah yang di luar. Dengan tidak dikirakan lanjutan kadar besar batu itu, tak tengok di besar, kecil ataupun bulat, bujur, petak, tak. Kita tak tengok di situ. Tidak dikirakan lanjutan kadar. Lanjutan ni imtidad. Dia punya mud. Tu. Lanjut pergi panjang, lanjut ke sini lebar, lanjut naik ke atas, lanjut ke kanan kiri tebal. Itu dia punya lanjut. Lanjutan qadar dia punya imtidad dalam bahasa Arab atau bu'dun. Dikirakan lanjutan qadar besar batu itu, hanya dikirakan pepeh permukaan tanah yang bersentuh dengan pepeh batu yang di luar saja. Tu ya. Tanpa kita tengok peta. Ada. Ini pendapat siapa? Ini pendapat Aristoteles dan hukama yang mutaakhirin. Mereka mengatakan tempat tu ialah sutuh permukaan dalam yang menyentuh dengan permukaan luar benda yang ditutup. Arab panggil as-suthu al-batin lil hawi al-mumas lisath zahir min al-mahwi. Orang dulu dia halusi, sebab tu dia nak hukum, dia payah, dia nak hukum satu, dia bukan mudah, dia nak hukum satu. Macam kita nak kata Tuhan bertempat. Kalau kita mengaji cara macam ni kan, kita tak berani nak kata Tuhan tempat. Tempat tu apa dia? Kalau nak tempat, jangan kata Tuhan turun sepertiga malam, Tuhan lagu mana dia berpindah. Berpindah tu apa dia? Tu dia panggil gerak. Gerak tu apa dia? Dan diam tu apa dia? Tu. Ialah sutuh. Jadi ini pendapat Aristoteles dan juga Al-Farabi dan juga Ibn Sina. Aristoteles, Al-Farabi
Ibnu Sina mengatakan tempat tu ialah permukaan permukaan sebelah dalam. Kalau rambutan tu, dia punya kulit tu kita buang biji rambutan tu, isi rambutan tu, kulit hak dalam hak merelik tu. Tu dia panggil tepak bagi rambutan. Tapi pendapat ni ulama yang berpendapat dengan lain dengan pendapat ni, mereka mengatakan pendapat ni lemah. Kalau kita kata sutuh tu yang mengenai dengan jirim sesuatu yang menutup sesuatu jirim yang lain, permukaan tu dipanggil tempat. Kalau begitu maknanya dia panggil daur, dia panggil tasalsul. Tasalsul apa dia? Jirim ni dia tempat. Kan? Kalau kita kata walaupun angin ataupun tanah, setiap jauhan ni dia ada diri dah. Maksudnya setiap ada diri dia ada tempat. Kalau begitu kita nak kata mana tempat? Kalau tanah ataupun kayu yang besar, mana tempat dia? Jadi ulama bahas di situ. Kerana dia panggil lazim adamu tanahi ajsam. Jadi jisim tu tidak ada kesudahan. Sebab setiap jauhan ni dia ada diri dia. Kan jauhan ni maqama binafsi. Maknanya bila dia ada diri dia, setiap jauhan, mana setiap jauhan ni dia ada tempat. Yang bersentuh dengan jauhan ni, itu tempat. Itu tempat bagi jauhan ni. Hak tempat jauhan ni, ini tempat bagi jauhan ni. Jadi dia macam tu. Kalau begitu dapat kita jadi tasalsul. Ataupun dia panggil adamu tanahi al-ajsam. Itu perbahasan ni pun. Kalau nak cerita lagi payah. Dia payah. Ini macam ni. Macam ni paku sini, ni sambung sini. Kalau begitu mana tempat masing-masing? Kalau kita kata hak yang bertemu, hak ni bertemu dengan ni. Ni temu dengan ni. Ni tempat dia, tempat bagian ni. Nah ni tempat bagian ni, tempat bagian ni, tempat bagian ni. Ni macam ni. Kan? Ni tempat bagi sini, ni kayu, ni tempat. Habis tu, kalau kita nak tunjuk isyarat mana tempat suatu itu, kita nak tunjuk kena kat tempat siapa. Bagi tak? Ni tempat. Kita tunjuk tu jadi kena kat mana, macam jari ni. Kita nak tunjuk ni, dia tunjuk kena semua belakang. Kan ajsam, jisim kita ni dia melekat-lekat. Dia bergabung, dia berkapuh. Jadi maknanya setiap jauhar jisim tu dia ada tempat-tempat, dia ada tempat dia, ada tempat dia. Bukan begitu. Lepas tu ulama usuluddin dia tak kira macam tu. Duduk sebiji macam ni, tempat dia. Ni kodar ruang dia duduk ni lah, tempat. Ulama usuluddin duduklah di mana, atas kayu kah, duduk terbang kah? Tempat dia, ruang. Apakah dia? Tak tahu. Ambil tibari. Tu ulama usuluddin. Nanti tak sampai lagi kat dia. Ni pendapat Aristoteles dan Al-Farabi dan Ibnu Sina. Tapi kalau ada puak ni, sakan ni. Kalau kita kata begitu, dia lawan sakan. Kita pun tak faham, sampai tahap kita pun tak faham. Sakannya ulama dulu ni hebat semua. Hebat. Kita tak sampai tahap tu. Macam saya tengok dalam syarah maqulat tu. Hasyiah saya sini tak faham. Saya sendiri pun tak faham. Dia cerita sampai tahu mana ulama ni ilmu dia. Saya sendiri tak faham. Tak boleh pergi guna macam-macam alat hadut mengaji dah tak boleh. Tak boleh nak faham. Guna macam-macam alat lah. Tak boleh nak faham. Nak beritahu kata sakat ulama dulu. Ulama dulu lengkap ilmu dia. Ilmu dia cukup. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Akabir dia tu, ilmu kimia dia faham, kita tak erti. Baik. Itu pendapat Aristoteles dan begitu juga kebanyakan hukama yang mutaakhirin dan juga Al-Farabi dan Ibnu Sina. Jadi kalau kita kata permukaan dalam itulah yang melengkung sesuatu, maka itulah dipanggil tempat. Kalau begitu, kalau kata jisim angin ni kan, dia masing-masing ada tempat di celah-celah dia. Kalau kita tunjuk tempat tu, dia kena tempat yang lain, Mana kita tidak boleh tunjuk secara tepat dengan sesuatu tadi, mana tempat sesuatu tadi. Dia berbahas di situ. Dia panggil ada mutanahi al-ajsam. Dia panggil tasalsul.
Dan hendaklah kita kias yang seumpamanya lagu mana? Seperti burung yang terbang di hawa. Burung yang terbang di hawa. Dan juga ikan di dalam air. Mana penampak ni? Maknanya kalau burung terbang di angin, di udara, maknanya udara hak yang bertempuh dengan jasad burung tu lah. Tak dikira udara lain. Hak yang bertempuh dengan jasad burung tadi, itulah dipanggil tepat. Tapi hak tu dipanggil tepat yang berubah-ubah. Dia bertukar-tukar. Kan kalau burung dia berjalan, dia bertukar tepat. Permukaan udara yang bersentuh dengan permukaan sesuatu itu, maka itulah tepat. Dia kata seperti burung yang terbang di hawa. Dan juga ikan di dalam air. Ikan di dalam air. Begitu juga air yang menutup jirim ikan, itulah tempat. Tak kira air yang di luar. Air hak kena tu, permukaan air hak kena dengan permukaan tubuh ataupun jirim ikan, itulah tempat. Di situ saja. Dan butir-butir ataupun biji-biji bagi buah kayu. Buah kayu ni buah lah. Orang Kelantan tadi panggil buah kayu. Buah kayu ni rambutan, durian tu dia panggil buah kayu. Kayu tu tak tahu macam mana. Tapi dia panggil buah kayu. Kelantan buah kayu juga. Buah kayu. Buah Kelantan petani dia panggil buah kayu. Buah kayu dia tanya, buah daripada kayu? Tak, bukan. Buah. Buah-buahan tu dia panggil buah kayu. Butir ni biji. Butir-butir bagi buah kayu. Mana? Kalau kita kata rambutan. Rambutan tu, butir rambutan, dia punya kalau rambutan yang lekang lah, yang boleh yang lekang tu, dia punya tempat dia ialah permukaan dalam isi rambutan tu. Dan isi rambutan pula, permukaan tempat dia ialah tu, permukaan dalam bagi kulit rambutan. Nampak? Dia begitu. Baik. Sebab tu di situ dia ada perbahasan tu. Ada pendapat ulama usulin dia bahas tak ada perkataan ni. Dia berkata lemah pendapat tu. Baik. Butir-butir bagi buah kayu yang di dalam isinya. Dan kata setengahnya, setengah ulama ialah mana tempat tu lanjutan. Dia tak tengok di sutuh, dia tak pandang di permukaan, dia tengok di qadar, panjang, bulat, lebar. Lanjutan Arab panggil imtirad ataupun bu'dun. Lanjutan yang mawjud, yang ada. Dia bukan ada pun lanjutan tu, sungguh je amtibari mawjud dengan mana al-mutahaqqiq, al-mutahaqqaq, dia dengan mana sabit. Lanjutan yang mawjud, yang terus, yang terus di dalamnya oleh jauhar. Terus ni yang menembusi di dalamnya, di dalam lanjutan itu oleh sesuatu jauhar. Kalau kata tanah liat, kita awak masuk satu benda, gam masuk. Hak panjang tu, koda tu, kita tengok koda tu dah tepat. Dia tak tengok di permukaan, dia tengok bentuk. Kalau kita kata kita letak handset ni dalam tanah, kita tenggelamkan dalam tanah, kemudian kita angkat, kita nampak 4 segi, tu tepat. Itu tepat, bukan permukaan lah. Koda 4 segi tu, itu tepat. Ada lain tu. Dia kata lanjutan yang maujud, yang sungguh, yang terus. Ini dia dalam Arab yang tuzu, lulus, telus. Di dalamnya, di dalam lanjutan itu oleh jauhar atau jisim.
dengan qadar lanjutan yang ada pada jisim. Kalau jisim tu petak segi, pak segi, jisim tu masuk dalam tanah, tanah tu bentuk apa? Bentuk pak segi. Bentuk pak segi yang ruang pak segi itulah tempat. Ini pendapat yang kedua. Bukan permukaan dalam. Bentuk tu. Bentuk tu dia dipanggil, dipanggil dengan tepat. Dengan qadar lanjutan yang ada padanya pada jauhar atau jisim dengan sekira-kira tepekuk. Tepekuk ni sama sendat. Tepekuk lanjutan yang wujud itu dengan jisim itu serta bersedaging dan mesra. Kalau benda hak masuk macam ni, ni berat. Kita nampak apa dah? Qadar pak segi. Ni dia bagi tepat. Kalau kita cabut kita nampak lah. Masuk macam ni, kita tak lihat di permukaan. Kita tengok di qadar. Bentuk jisim yang masuk di hawi. Benda hak menutup dia panggil hawi. Kalau tanah liat dia panggil hawi. Kalau jisim yang masuk tanah liat, mahwi dia panggil. Lanjutan yang mewujud di atas jisim serta bersedaging dan mesra. Bersedaging dan mesra ni masuk dalam hawi itu. Kalau tanah liat, masuk dalam tanah liat. Kadar air, masuk dalam air. Hak terpekuk tu, qadar bulat yang terpekuk. Kalau ikan tu bulat, qadar bulat yang terpekuk dengan ikan tadi ni, menutup sekeliling ikan tu, itulah tepat. Itu dia panggil bersedaging, dia panggil yampuzu. Mesra ni larut, masuk dalam. Itu. Ini pendapat ni. Pendapat kedua ni, pendapat Aflatun. Pendapat Plato. Itu pendapat Plato. Dan kebanyakan daripada hukama al-mutaqaddimin, hukama yang dahulu. Hukama dulu dia bagi mereka pendapat mereka, dan itu juga Aflatun, Plato mengatakan tempat tu qadar tu lah. Qadar pak segi tu, kalau qadar bulat lah. Baik. Jadi pendapat ni lemah pun semacam dengan pendapat di atas juga. Kalau kita sutuh tu tepat, begitu juga kalau kita kata qadar. Qadar pun macam sutuh juga kalau alasan kita kata pendapat tu lemah. Kalau begitu, maknanya kalau jisim itu dia tempatnya ialah qadar lanjutan, maka jisim yang melekat dengan jisim tu, qadar lanjutan dia pun, tempat dia qadar lanjutan juga. Dia panggil tadakhulul bu'dain. Akan masuk dua lanjutan di satu benda. Kalau ni boleh kita kata panjang, boleh kita kata petak, boleh kita kata tebal. Dia panggil tadakhulul bu'dain. Tadakhulul imtidad dia panggil, bermasuk-masuk qadar lanjutan di satu benda. Dan bila kita nak isyarat, kita nak kata apa? Tiga tempat segi ni, panjang pun dia juga, tebal pun dia juga, lebar pun dia juga. Tapi masing-masing dengan hujah-hujah mereka. Tapi kalau kita sebut nanti, saya sendiri pun tak faham. Jadi kalau kita nak bahas lagi jadi teruk. Pimai pun kita pun bukan nak bagi kita cukup lah kan. Bukan kita duk ni sangat pun. Sekadar kita tahu untuk kita tahu sekadar asas dah cukup. Lagipun tidak ada faedah pun kan. Bukan ada faedah sangat pun. Cuma sekurangnya kita tahu perbahasan tu. Bukan ada faedah sangat pun. Ilmu Usuluddin tak apa. Oleh jauhar atau jisim dengan qadar lanjutan yang ada padanya dengan sekira-kira terpekuk. Terpekuk ni sama sendat. Kalau bahasa Salaf ni sama sendat. Kalau kita pakai seluar ketat tu, seluar jin ketat masuk dengan kaki kita tu sama sendat dia panggil. Lanjutan yang mewujud di atas jisim itu serta bersedaging dan mesra. Itu pendapat yang kedua. Itulah pendapat Plato. Dan berkata setengahnya, ialah tempat itu. Ialah tempat tu.
lanjutan yang diwaham saja. Waham ni kita perasannya. Dipanggil bu'dun mafrud, mauhum. Lanjutan yang diwaham saja, bukan maujud, bukan ada pun. Itu dipanggil mauhum. Kita waham saja, sebenarnya bukan. Dan kaul yang ketiga ini bagi ulama usuluddin. Inilah pendapat ulama usuluddin. Dan adalah lanjutan yang diwaham itu, itulah dinamakan lapang. Jadi kalau suatu jisim duduk di mana-mana tempat, maka qadar jisim itu memenuhi ruang untuk dia duduk, itulah tempat. Mana? Pepes tu kah? Buat. Bentuk tu kah? Tidak. Habis tu? Waham sahaja. Tak boleh nak dibukti. Dan dia bukan benda ada. Kalau dia ada, nanti dia jadi tasalsul. Kalau kita kata tempat tu benda yang ada, maka jisim jisim yang bergabung, maka setiap jisim yang bergabung itu ada tempatnya. Lagu mana kita nak kata banyak tempat barang kita tengok? Mana kita nak kata tempat kalau handset ni? Yang kita faham tempat dia, sekadar besar handset lah. Bukan setiap yang bergabung dalam handset tu bukan. Sebab tu ulama usuluddin dia nak selamat, dia kata apa? Tempat tu waham saja, sebenarnya bukan ada pun. Dia panggil amrul i'tibari. Yang dinamakan lapang, ini yang dipanggil lapang atau ruang. Arab panggil al-faragh. Pendeknya, ringkasnya, lapang itu tidak ada sekali-kali. Bahkan bukan makhluk. Bukan makhluk. Sebab apa? Dia amrul i'tibari. Amrul i'tibari ni dia bukan muta'allaq bagi kudrat. Dia bukan muta'allaq bagi kudrat. Ni macam kita nampak ni. Kita nampak ruang lapang. Bukan angin tu. Bukan angin ni, ruang ni. Kita tak bicara tentang Tuhan lah. Tukang yang buat ni, yang buat dewan ni, adakah dia buat ruang ni? Dia buat ke ruang? Tak. Dia nak tiang macam ni, dia buat bentuk petak paksi, jadilah ruang petak. Padahal ruang petak tu bukan ada. Bukan ada pun ruang ni. Ni tempat kita ni. Dia bukan ada. Tak perlu buat. Macam lubang kubur. Penggali kubur dia korek lubang. Dia buat lubang. Dia tak buat lubang. Dia buang tanah jadi lubang. Takkan pula dia buang tanah, kemudian dia buat apa ni? Nak buat lubang pula. Tak tukar haji belah petani di tempat kita jadi fitnah. Kadang orang yang dia tak belajar, dia fitnah. Di petani, Tuhan bukan buat lubang hidung. Walau dulu Tuhan tak buat lubang hidung. Jadi Tok Guru terpecah dulu. Ada Tok Guru kata, mana boleh Tuhan buat lubang hidung? Tok Guru kata, Tuhan tak buat lubang hidung. Bahas, adakah Allah buat lubang hidung? Jadi untuk kita ni kan, tadi di masjid tak boleh ni. Sampai di Kedah pun, sampai ada Tok Guru lain kata apa? Tok Guru saya, Tok Guru Mangkok Bayang, ada Tok Guru lain kata apa? Sesat. Buat apa? Boleh dia kata Tuhan tak buat lubang hidung. Tok Guru saya ajak debat, tak mau. Mari kita bincang. Di petani tak ada apa-apa, semua faham lah. Di petani semua faham lah. Lubang hidung tak kena buat. Tuhan buat bentuk macam ni, lubang tu terbentuk, bukan jadi dia sendiri, terbentuk. Terbentuk. Macam kita tanya tukang kubur, tukang korek kubur, kamu buat lubang tak? Tak, dia kata kubang tanah jadi lubang. Kalau buat lubang jadi maknanya tak korek lagi, buat lubang dulu, kemudian baru korek, ataupun korek tu baru buat lubang. Gitu. Sebab tu kadang orang ni dia bahas tak mau lagi. Dia nak kata sesat, tu saya kata sesat. Tu pok ni, dia kata apa? Pok buat bayang. Saya masuk ni.
puak-puak kata Tuhan tak buat luar hidup.